Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Malam ni kira kuliah ganti. Dan Abu Talha kata marilah sambil-sambil ziarah Baitus Salam. Yang hari ni tidak kuliah mana sebenarnya, mari nak ziarah. Tapi oleh kerana menjadi sifat dan kebiasaan para salaf, bila nak masuk Ramadan, berbicara dan berwasiat tentang kedatangan Ramadan, supaya menjadikan hati kita gembira dengan kedatangan Ramadan dan menjadikan kita berusaha untuk memperbaiki diri sebelum datangnya Ramadan. Jadi kerana itu kita bincang-bincang sajalah malam ni berkaitan dengan meraih ganjaran di bulan Ramadan ataupun berkaitan dengan persediaan kita di bulan Ramadan. Walaupun mungkin lepas ni akan banyak lagi cerita-cerita sebagini, tapi biarlah dia menjadi satu rangsangan, motivasi, tazkirah kepada kita untuk mengingatkan diri dengan kedatangan Ramadan. Baik. Pertama sekali kita ketahui bahawa apabila berkait dengan Ramadan, dia adalah soal pilihan Allah. Allah, dia mencipta dan dia memilih. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah ni dia mencipta dan dia memilih. Itu hak Allah secara mutlak. Allah pilih siapa yang dia nak. Allah pilih bumi mana yang dia nak. Allah pilih masa mana yang dia nak. Allah pilih keadaan mana yang dia nak. Itu semua hak Allah. Kita sebagai hamba ni, kewajipan kita adalah mentaati Allah. Ni kerja buat kita. Celak mata kita, kerja kita, wazifatuna, tugas kita adalah mentaati Allah. Kita jangan tanya kenapa Allah nak gini, kenapa? Kita jangan tanya pasal apa. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah dia cipta dan dia memilih daripada ciptaannya siapa yang dia kehendaki, apa yang dia nak kehendaki. Itu urusan Allah. Kalau Allah Ta'ala kata dia pilih benda ni, kita kena terima. Itu pilihan Allah. Allah pilih orang ni jadi engineer, Allah pilih orang ni jadi ustaz, Allah pilih orang ni. Allah pilih seorang tu jadi lelaki, Allah pilih orang tu jadi perempuan. Ini semua pilihan Allah. Tak boleh seorang hamba tiba-tiba apabila Allah Ta'ala menentukan sesuatu kepada dia, dia kata pilihan itu duduk pada aku. Tak boleh. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Tidak boleh orang mukmin atau mukminah apabila Allah telah menetapkan satu ketetapan dan juga Rasulnya, tiba-tiba dia kata pilihan terletak pada dia. Jadi soal Ramadan adalah kita berinteraksi dengan sesuatu yang telah dipilih oleh Allah. Allah pilih dari kalangan hambanya seorang manusia yang paling istimewa, dan pilihan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih daripada kalangan hamba-hambanya juga satu umat yang terbaik, dan itu juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih dari kalangan daripada permukaan bumi. Allah pilih Makkatul Mukarramah sebagai tanah haram. Apa Allah Ta'ala tak pilih Malaysia kalau kita kata? Tak, itu pilihan Allah. Jangan kita kata apa.
Sebagaimana Allah juga telah memilih dari kalangan bulan adanya bulan haram, dan Allah telah memilih Ramadan sebagai satu bulan yang difardu atau satu bulan yang istimewa, diturunkan padanya Al-Quran, ada pada malamnya Lailatul Qadar, dan beberapa keistimewaan yang banyak yang semua kita dah tahu. Jadi berinteraksi dengan Ramadan sebenarnya berinteraksi dengan pilihan Allah. Kita nak kena sedar yang tu dulu. Orang anggap, oh Ramadan musim. Musim tu seakan-akan dia berlalu seperti tiada yang menentukannya. Macam orang tengok musim durian, oh ni musim durian nak mari. Musim banjir, oh dia ni musim banjir. Orang tidak pergi kepada yang atas daripada tu. Siapa yang telah memilih dia nak jadi musim ni musim hujan, ni musim kemarau, yang ni musim buah, dan yang ni adalah musim ibadah. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta apa yang dia kehendaki dan dia memilih apa yang dia kehendaki. Batu sebagai manusia, alhamdulillah kita lalani pun menjadi pilihan Allah untuk kita berada di sini. Dan apa yang berlaku dalam hidup kita juga adalah pilihan Allah. Takdir Allah pilih. Jangan kita kata kenapa Allah Ta'ala buat aku macam ni, kenapa ni? Kadang-kadang ada orang dipilih oleh Allah menjadi hafizul Quran. Sampai paruh jalan dia kata letih jadi hafiz Quran. Dia kena baca Quran sombong. Kalau orang awam kan bagus. Contoh, mungkin dia rasa dia letih, nak kena jaga komitmen, padahal dia berfikir sebagai kalaulah dia boleh memilih. Tak. Allah yang telah pilih dia. Sejak daripada dia dalam perut ibu lagi Allah dah tentukan. Ni hamba aku ni dia akan jadi begini. Hamba aku ni anak dia berapa orang. Hamba aku ni kerja dia macam mana. Jadi jangan kata setiap kita tu kita semua dipilih oleh Allah pada apa yang kita sedang berada, tetapi yang Allah Ta'ala uji kita bagaimana mentaati Allah dalam keadaan yang Allah Ta'ala letakkan kita padanya. Jadi sebab itu semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang sedar akan interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih Ramadan sebagai satu musim yang digandakan padanya pahala dan kebaikan. Okay. Allah pilih daripada Ramadan, daripada bulan, adanya bulan haram, adanya bulan Ramadan, dan Allah pilih dari hari-hari Ramadan adanya 10 awal, 10 tengah dan 10 akhir, dan Allah pilih daripada yang terakhir itu malam Al-Qadar. Baik, jadi kembali kepada isu bagaimana kita sebagai seorang hamba untuk berinteraksi dengan pilihan Allah. Sebab ada orang biasa datang padanya Ramadan, dia anggap biasa. Tadi baru baca di masjid tadi cerita pasal buku penawar penyakit hati tu kan. Hati manusia ni kan ada dua. Dibahagi kepada qalbun salim dengan qalbun marid. Hati yang sihat dan hati yang sakit. Okey. Jadi bila manusia dia tak tahu apa yang sedang berlaku tentang Ramadan, tahulah dia seperti orang yang merasakan makanan dalam keadaan lisannya sakit, lidah dia sakit. Teh makanan berasa macam mana? Hak sedap jadi tawar, hak manis jadi pahit. Mana? Taing sakit. Kalau hak taing sihat tu, hak pahit jadi manis. Kerana Syahid? Tak? Oh, hak lani tu kan? Hak pahit pun jadi manis, hak tawar pun jadi masin. Jadi sedap lah kau makan. Pasal hati gembira. Tapi kalau hati sakit, Allah, hak manis pun jadi lain rasa dia. Begitulah hati manusia.
Datang Ramadan, ni musim ibadah. Tapi oleh kerana hati dia sakit, dia tak rasa gembira dengan kedatangan. Batu kalau hari ni, seminggu lagi nak Ramadan, kita masih lagi tak ada rasa apa-apa tentang Ramadan. Malaikat, oh nanti nak kena puasa. Malaikat kita cek apa yang kita nak makan, menu kita. Nasi nak makan banyak mana, gula ni nak kena hak gula, kalori banyak mana. Nasi basmati ke, beras tempatan ke. Nah, kita ada cara bak bila Ramadan, cerita bak makan. Sedangkan orang-orang yang hatinya hidup, bila datang Ramadan, dia bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita kita ni nak mengingatkan benda tu je lah. Okay? Nak ketik, nak jetik biar kalau orang jatuh enggak nak suruh kena karang tu biar hidup balik. Ya tapi karang tu payah nak dapat. Berapa tambah-tambah kalau Ramadan, kalau tahun lepas tak tahu kita Ramadan kita macam mana tahu. Kalau tahun ni Ramadan macam tahun lepas juga, Allahu Akbar. Dahlah tahun lepas tu sembahyang tarawih pun kat rumah je. Tak boleh nak sembahyang dengan berjamaah. Tarawih kat rumah, rakaat kita tak tahu berapa. Ada cukup, ada tak cukup, baca cepat, baca lambat, ada berlaku. Jadi isunya ialah macam mana nak membiarkan hati kita rasa gembira dengan Ramadan. Baik. Syahruna hadha wa dhaifuna wa hadha syauqul azim min qulubil muhibbin wa afidatil mu'minin li hadzal mausimil kabir. Okay. Bila datang Ramadan, dia adalah tetamu yang datang dan menjadi kewajipan kita apabila datang Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah waktunya seorang hamba dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat dekat yang lebih daripada bulan-bulan lain. Kerana padanya Al-Quran diturunkan, kerana padanya pahala digandakan, kerana padanya amalan dipermudahkan, sebagaimana yang kita semua tahu, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Syaitan-syaitan juga dibelenggu. Baik. Ramadan juga dia adalah datang kepada kita interaksi yang kedua dengan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mentaati pada apa yang diperintahkan dan meninggalkan pada apa yang dilarang, ialah tawaran Allah Subhanahu wa taala dengan keampunan di dalam Ramadan. Ini juga interaksi kita yang kedua. Interaksi pertama adalah berinteraksi tentang kewajipan kita adalah ibadah. Interaksi yang kedua adalah Ramadan datang dengan keampunan. Betapa banyaknya hati tidak mengharapkan kepada keampunan Allah. Sungguh kita ni kadang-kadang kita rasa keampunan Allah tu harga dia murah. Kita rasa, padahal dia sangat mahal harganya. Kita rasa dia mudah, padahal dia sangat payah nak mendapatkannya. Kita rasa selesa, padahal belum tentu kita berada dalam zon keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya suka ambil contoh dalam soal istighfar ni, walaupun kita ni kita sedar kita ni bukan siapa-siapa, tapi nak suruh kita tahu, nak dapat keampunan ni bukan satu benda yang mudah. Ada orang dia anggap dia selepas solat astagfirullah, 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 okey. Ada orang dia anggap selepas daripada dia berzikir pagi 100 kali, zikir petang 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, dia settle. Dia baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Dia rasa dia settle. Padahal saya suka ambil contoh ni. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, apabila dia buat kesalahan dengan Allah, dia sangat takut kepada Allah.
Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi-nabi yang lain berkaitan dengan hadis bab syafaat di akhirat nanti. Bila orang minta syafaat dengan para nabi, semua takut kerana masing-masing ada kesalahan di dunia. Padahal mereka nabi. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihi salam. Betul tak? Nabi Adam kata, aku telah buat sesuatu sehingga aku yang mengeluarkan kamu daripada syurga. Nabi Adam sebut dalam hadis itu, Nabi Adam kata, akulah yang keluarkan kamu daripada syurga. Dan pada hari akhirat itu, dia takut nak berdoa kepada Allah, minta syafaat kerana kesalahan dia. Padahal, bukankah dia sudah istighfar kepada Allah di dalam dunia? Bukankah Allah yang ajarkan kepada dia? Sehingga Allah Ta'ala kata, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah ajar kepada Nabi Adam AS beberapa kalimah, lalu Allah terima taubatnya. Allah kata dalam Quran macam tu kan. Nabi Adam AS dah doa dah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dah baca, Allah pun Allah ajar kepada dia, Nabi Adam pun dah baca, kemudian Allah Ta'ala kata dalam Quran, fataba alaih, Allah terima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Dalam keadaan tu, bila dia menghadap Allah, masih lagi dia takut. Kita lagu mana? Kita ni kita rasa, andai kata kita tahu sifat munafik, di mana sifat munafik ni dia menganggap dosa seperti lalat yang hinggap dekat hidung dia. Datang lalat, dia tolak. Datang lalat, dia tepi. Lalat datang balik, kita lah tu. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dan memberi taufik kepada kita untuk kita berada di atas landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentaufikkan kita. Baik. Maka tugas kita sempena Ramadan juga adalah untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana itulah juga antara tawaran Allah yang paling besar. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan tetapi secara realitinya, kita hidup di satu zaman yang mana yang memberi nasihatnya banyak, tetapi yang beramalnya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari kalangan yang bertakwa. Dan kita juga hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, yang kadang-kadang maksiat itu bermacam-macam cara, dan antara hamba dengan Tuhannya banyak sangat waktu mereka bersendirian. Satu zaman yang mana kalau seseorang tu nak buat maksiat, cukup bersendirian. Pasal apa? Sebagaimana kita kata, semua benda di hujung jari, maksiat juga boleh berlaku di hujung jari. Wa ma aktsara fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya perlakuan begitu di akhir zaman, sehingga apa yang berlaku ialah pencemaran, talwith. Tapi bukan pencemaran bumi ni. Kalau pencemaran bumi ni semua orang tahu belaka dah. Dah orang buat rawat macam-macam. Apa yang pencemaran berlaku ialah talwithul admirah, pencemaran akal. Cemar ni akal ni banyak tahap dia.
Kadang-kadang cemar dia ni sehingga menyebabkan seorang tu tak fikir langsung ataupun dia jadi orang yang syirik kepada Allah, cemar dengan ajaran sesat. Itu jauhlah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang pencemaran itu berlaku dengan benda-benda yang mubah. Mubah, tahu mubah? Benda yang harus. Antara benda yang paling melalaikan manusia di akhir zaman lah ni. Cuba teka, apa dia? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, benda ni paling melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Apa dia? Harta dan la tulhikum amwalukum wala auladukum, harta dan anak-anak. Tapi dalam sebut bab harta ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh jual beli daripada mengingati Allah. Saya pun tak tahu. Terutama kita ni hak baru nak nega. Kalau orang nega hak memang kaya dah tak apa. Tak. Kalau macam rumah tak apa, dia tak kaya besar. Tapi kalau kita ni jenis nega hari ni nak mikir banyak mana hasil kita boleh. Esok ni. Kepala kita ni Allahu Akbar, duk mikir kedah kita tu lagu mana. Lah ni pula shopping pula, mai ikut telefon pula. Duk beli ni barang aku siapa mana dah ni. Kakak punya ketuk pintu tu Ninja Van kau. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Tinggalkan jual beli. Pasal apa? Sebab jual beli antara perkara yang banyak melalaikan manusia daripada zikrullah. Harta, kalau dia duduk saja dalam bank, tak sibuk mana. Tapi transaksi dia tu, kalau orang peceng ada harta dalam bank, ada. Tapi dia sibuk tak? Tak sibuk mana. Tapi kalau dia berniaga, ada transaksi keluar masuk, fikiran dia duduk. Dan ini antara fitnah di bulan Ramadan. Saya sebut sebab apa? Sebab orang kita sebalik bersiap sedia datang Ramadan untuk ibadah, musim ni lah hak dia tak pernah berniaga pun nak berniaga. Sebalik tak? Bukan orang lain, saya ngelenyah kata kakak dia nak berniaga juga. Mari bulan Ramadan mikir, aku nak buat gapo bulan Ramadan ni. Fikir pasal apa? Nak duit raya lah, nak baju baru untuk raya lah, nak kereta baru lah, nak benda-benda macam-macam. Pasal apa? Sebab kita budaya kita jadi macam tu. Tapi ingat, inilah sebenarnya perkara yang melalaikan kita dari Ramadan. Sibuk duk pergi bazar Ramadan. Sibuk. Pasal apa? Talwis, pencemaran minda. Halal ke tak halal? Jual beli harus, tak ada masalah. Duit kita punya, tak ada masalah. Betul tak? Nak beli baju raya, salah ke tak? Tak salah. Tapi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang-orang yang benar adalah orang yang mereka ini tidak disibukkan oleh Allah, tidak disibukkan oleh jual beli daripada mengingati Allah. Jadi nak buat lagu mana? Sudah dah lah. Nah, saya kadang-kadang bila nak jual, duk mikir nak jual, ya Allah, lagu mana nak ubi rasa hati ni? Nak ubi rasa hati ni tidak mikir sangat. Bulan Ramadan jangan jadi musim berniaga.
Ramadan biar jadi musim ibadat. Setengah daripada orang soleh, seperti contoh cerita Nabi Sulaiman, bila tengok kuda dia melalaikan dia daripada salat, maka dia sembelih kuda tersebut bagi. Bila ada sesuatu yang melalaikan mereka, mereka korbankan dia bagi infak, bagi sedekah. Supaya apa? Dia lawan rasa tu. Jadi kalau tiba-tiba, tapi jangan kita siapa kira fakir, apa ke dana, memang keperluan kita, memang tu kerja kita untuk mencari rezeki, al-kasbu, memang halal. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai bila kita sebelum ni tak pernah meniaga, masuk Ramadan jadi nak meniaga. Dah lah, kau buat karipak jadi karipak oksigen. Selama ni tak pernah buat karipak, nak jual karipak. Selama ni tak pernah jual apa, air soya lah, macam-macam. Tiba-tiba macam-macam keluar produk di bulan Ramadan. Kalau dia dah jual dah apa tu, kuih tak, tak gemuk. Tu tak apa dah, muka dia jual dah. Bulan lain dia jual dah, okey lah. Kalau bulan lain dia jual dah, tak ada lah kata dia baru nak sibuk. Tu memang kerja dia dah. Ni heran sungguh orang kita. Saya tak tahu budaya ni ada tak tempat lain. Tapi mari pak kita ni bulan Ramadan jadi pakat nak berniaga. Baik orang yang hak belajar ke, orang tak belajar ke, ustaz diri pun kadang-kadang dia mikir nak berniaga. Bila sakit ni baru rasa tak payah berniaga lah aku. Ya salam. Okey. Tapi ingat, bukan sekadar sibuk tu orang berniaga, yang membeli juga akan sibuk. Jadi sebab tu dia panggil termasuk daripada talwith, pencemaran minda kita di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kita nak banyak membeli, kita banyak nak berjual. Ini talwith. Okey. Padahal Ramadan adalah maghsalah, dia panggil. Maghsalah ni tempat cuci. Sepatutnya minda kita yang selama ni duduk sibuk dengan perniagaan, duduk sibuk dengan jual beli, duduk sibuk dengan kerja, duduk sibuk macam-macam, datang Ramadan ni lah untuk kita cuci balik minda kita. Okey. Malah kadang-kadang ada yang melakukan maksiat di dalam Ramadan, padahal kita mengharapkan kebaikan Ramadan menghapuskan maksiat-maksiat sebelumnya. Hendaklah seseorang itu takut kepada Allah dan takut kepada laknat yang ada dalam hati orang-orang mukminin. Okey. Sehingga Abu Darda berkata, liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur. Hendaklah seorang itu takut akan laknat, okey, hati orang mukminin dalam keadaan dia tidak sedar. Orang tanya Abu Darda, macam mana hati orang mukmin melaknat orang-orang itu? Kata dia, yakhlu bima'asillahi fayulqillahu lahul bughdu fi qulubil mu'minin. Dia melakukan maksiat antara dia dengan Allah, akan tetapi Allah mencampakkan rasa benci kepadanya dalam hati orang mukminin. Berkata Sulaiman At-Taimi, innar rajula la yusibu adh-dhanba fi sirr fayusbihu alayhi madhallatah, innal abda la yudhnibu fima bainahu wa bain Allah thumma yaji'u ila ikhwanihi fayarawna athara dhalika alayhi. Seorang lelaki ada melakukan dosa secara sendirian. Tiba-tiba pada pagi hari dia bangun, dia mendapati kehinaan maksiat ada padanya. Dia melakukan dosa antara dia dengan Allah. Akan tetapi bila dia datang kepada saudara-saudaranya, dia melihat kesan daripada maksiat itu ada di depan mereka.
Jadi sebab itu kita mesti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemaksiatan dan perkara-perkara di bulan Ramadan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sibukkanlah diri dengan ibadah, jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lalai dan lara. Ada juga orang tak berniaga, tak benda lain, tapi sibuk lalai dengan lara, duduk dengan rancangan televisyen. Itu juga talwis, dipanggil pencemaran. Sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan taubat sebagaimana kita kata tadi. Ada sebahagian daripada ulama ataupun sebahagian yang menyebut taubat untuk Ramadan dimulakan daripada Syaban lagi. Maknanya kita lah ni, kita bersedia menghadapi Ramadan dengan bertaubat. Kerana amal salih itu berkait dengan dosa. Sekiranya ada dosa, dia menghalang kita daripada amal salih. Maka nak masuk dalam Ramadan, cara yang terbaik adalah membebaskan diri dari belenggu dosa sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Agar kita mendapat tubuh kita ni, kita rasa ringan dan bersemangat untuk mendapat ataupun beramal di bulan Ramadan. Baik. Begitu juga menjadi satu sunnah kepada menjadi satu boleh disebut sebagai satu sunnah juga untuk memberikan ucapan tahniah kepada manusia dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita lah ni, kalau boleh sudah boleh mula dah atau WhatsApp kempen mengingatkan tentang Ramadan dan mengingatkan saudara-saudara kita untuk mempersiapkan diri dan merindui kedatangan Ramadan. Lagu mana orang salaf? Orang salaf dulu rindu dia kepada Ramadan ni 11 bulan kan. Kita tahu, tapi kita tak mikir, tak sapa tahap tu. Nak sapa lagu mana tu wallahu taala alam. So oleh kerana talwis tu banyak boleh jadi. Sibuk kita ni banyak. Kurang-kurang nego pun dak dah. Tengok drama pun dak dah. Apa lagi yang tinggal? Apa-apa paling besar sekali, tengok telefon. Tak lepas juga. Habis waktu besar sekali. Okey. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala, adapun hukum-hukum berkaitan dengan Ramadan, semua kita tahu bahawa istiqbal Ramadan, mendahului Ramadan dengan puasa Syaban sampai separuh Syaban, jangan lagi berpuasa bagi orang yang tidak pernah puasa. Apatah lagi terkhusus pada 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan yang kita panggil sebagai Yaumus Syak. Okey. Juga menjadi makruh, larangan bagi orang yang tidak pernah berpuasa. Mana kita sambut Ramadan biar betul-betul dengan Ramadan. Dan itu saya ingat semua orang kita tahu belaka dah tentang tidak ada atau larangan puasa pada Yaumus Syak. Begitu juga dengan hutang-hutang ganti sebelum Ramadan. Puasa-puasa tu ganti kalau bagi orang yang ada ganti. Malah persiapkanlah semua kerja-kerja kita sebelum datangnya Ramadan agar kita boleh fokus dalam Ramadan. Ibadat di bulan Ramadan terutama umrah, tapi tak tahulah Ramadan ni boleh pergi ke tak boleh pergi musim umrah kita ni. Kalau boleh pergi alhamdulillah, kalau tak boleh pergi duduk di rumah sajalah. Dan selain daripada itu, bersiap juga al-isti'dad li Ramadan bil judi wal badl. Bil jud ni dengan kedermawanan, buat planning. Planning macam saya kata tadi, kalau orang boleh planning untuk berniaga, maka kita plan untuk infak. Buatlah planning kita. Mana satu hari kita nak bagi buka puasa tu berapa banyak. Kita nak sedekah air ke, kita sedekah makanan ke, kita nak bantu apa, infak kita di bulan Ramadan, buat planning. Kalau boleh harta-harta yang ada kita bajet siap-siap, bulan Ramadan ni aku nak keluar sebahagian harta ni untuk infak. Okey. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan
dan bertambah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan dibuatlah planning. Okey. Wal jud bil mal zakatun wa sadaqatun wa nafaqat 'ala al ahli wa ihtisab al ajri fiha innahu li syai'in 'azim la syai'un 'azim. Wa innal juda bin nafsi wal juda bir rahati wal juda bi it'ab an nafs hadhihi fi ta'atillah wa fi khidmati ibadillah wal jud al-jud bil wijahah lisyafa'ah wal jud bil rafahiyah wal rahah li rahatil ghair. Macam-macam sifat kedermawanan, bukan sekadar dengan harta saja. Al-jud, kedermawanan ni boleh jadi kedermawanan dengan ibadah, kedermawanan dengan harta, kedermawanan dengan jiwa, kedermawanan dengan pengorbanan, kedermawanan dengan khidmat kepada hamba-hamba Allah, kedermawanan dengan ilmu, kedermawanan dengan dakwah, macam-macam. Makna sifat memberi itu bukan sekadar dengan harta. Kalau bulan Ramadan ni kita nak tingkatkan dakwah kita, ajak orang untuk datang ke masjid. Boleh. Ajaklah orang, jadi musim kita untuk berdakwah di bulan Ramadan. Pergi bazar Ramadan, ambil speaker satu, duk cakap je dekat bazar Ramadan. Orang lain kita beli, kita pergi dakwah. Boleh ke tak? Boleh, idea tu ada, nak buat tu tahu tak? Tak, Abu Mu'ah boleh buat dia. Banyak kedermawanan di bulan Ramadan ni sebut ni. Antaranya ilmu juga termasuk, ya. Jud dengan ilmu, memberi dengan ilmu. Ni, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan kita pada apa yang dah berlaku dan memberikan taufik kepada kita pada apa yang kita akan lakukan dan pada masa-masa yang akan datang. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya juga daruratu salamatil qalbi wat takhallus min mu'adatil khuluq. Kewajipan sebelum Ramadan adalah menyucikan hati dan berlepas diri daripada akhlak-akhlak yang buruk. Sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'a qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah." Siapa-siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan yang buruk, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi sebab itu berusahalah memulihkan hati kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Boleh jadi kita tak berasa, tapi orang tengok kita ni ukuran kita bukan kita. Kita kalau kita kata kita baik sombong, macam isu tadi Abu Talha cerita, tak? Pegang helmet dengan peluh lah, macam cakap kasar. No, kita rasa tak kasar dah. Tapi orang tu tengok, buat apa dia ni cakap kasar dengan aku? Orang tu tengok. No, mungkin kita kata okey dah. Begitulah kita juga. Banyak perkara kadang-kadang kita rasa okey. Tapi sebenarnya interaksi dengan manusia ni ukurannya duduk pada manusia. Interaksi dengan manusia ni ukuran dia duduk pada, melainkan luar kebiasaan. Tengok orang tu, orang yang memang jenis memang, dengan orang mana-mana pun dia akan ada masalah. Yang tu masalah orang tu lah. Tapi kalau dia tu orang normal, buatlah. Hatta kita kata, kalau kita terpaksa berkorban, merendahkan sifat kita untuk mendamaikan hati seseorang, lakukanlah. Pasal apa Ramadan? Tak rugi kalau kita kata kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, buang sifat-sifat mazmumah dan sebagainya, tak rugi. Biarlah orang kata apa pun, yang penting bila bulan Ramadan kita nak jadi sebaik-baik manusia. Okey? Tapi pokok pangkalnya kembali kepada bagaimana hati kita melihat perkara ni baik ataupun buruk. Pokok pangkalnya sedar ataupun tidak kemanisan yang nak datang. Pokok pangkalnya kita ni sihat ke kita ni sakit, akal kita ni bersih ke akal kita ni kotor. Semuanya
kena settle sebelum Ramadan. Bila masuk Ramadan, itu kerja lain. Kalau kita nak buat ibadat pula begini, itu kerja dalam Ramadan. Tapi sebelum Ramadan, rawatlah diri supaya kita tahu apa yang nak datang ni adalah satu kemanisan dan kita ada kewajipan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Okey. Jagalah diri juga dengan keikhlasan dan juga niat. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, betul lah pada setakat tu dululah. Ni. Ya. Ada soalan nak tanya. Jadi mudah. Betul. Tu bukan orang lain pun kita belajar pun kita kadang kita terperangkap dalam situasi tersebut. Saya ulang balik soalan tadi. Macam mana kita nak buat antara pernyataan tadi saya kata keampunan Allah ni bukan mudah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Allah ni mengampuni hamba-hamba. Kita baca dalam hadis soal keampunan Allah ni sangat luas. Bukan di bulan Ramadan pun dah luas dah. Dalam Ramadan lagi luas. So macam mana kita nak kata tadi Ustaz kata keampunan Allah ni bukan mudah. Bukan mudah tu maknanya kalau kita tak cukup syarat dia memang tak boleh keampunan. Tapi kalau cukup syarat memang keampunan Allah ni luas. Keampunan Allah ni memang luas. Dan sebab tu kita ni kita kena duduk di tengah-tengah mengharap kepada rahmat dari Allah tapi masih ada lagi takut kepada azab Allah. Sama juga dengan situasi di mana ada jaminan daripada Allah bahawa dia tidak akan mengazab orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Kalau kamu datang kepadaku bawa dosa seisi bumi. "Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a." La tusyriku bi syai'a. Kamu datang bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. La ataituka biqurabiha maghfirah. Akan aku datang bawa kepada kamu seisi bumi juga dengan keampunan. Betul? Benar, itu adalah hadis kursi. Allah Ta'ala bagi tahu. Okay? Allah Ta'ala juga bagi tahu, ya ibadi, lau balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai hambaku, kalau dosa kamu sampai langit tinggi dia, kemudian kamu beristighfar kepada aku istighfarkan, aku ampunkan kamu. Jadi kita ada hadis yang menunjukkan luasnya keampunan Allah. Tapi kita juga ada hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menunjukkan beratnya azab Allah. Jadi sebab itu seorang mukmin dia senantiasa diuji untuk mengimbangkan antara keduanya. Cakap memang mudah, teori. Tapi soal hati kita ni nak imbang tu, Allahu Akbar. Teori mudah. Sama seperti orang yang pegang batang usi, batang rok tu, duduk meniti atas tali, macam kita tengok orang main sarkas. Nak imbang, kita tengok, oh mudahnya dia buat, mudah.
Aceh duduk situ. Betul tak? Begitulah hati orang mukmin. Oh, kita ni kena duduk pertengahan. Janganlah hati kita ni cenderung kepada rahmat saja. Kita kena duduk senantiasa. Betul. Tapi tindak tanduk kita ni lah penterjemah kepada apa yang ada dalam hati kita. Kita ambil orang yang paling faham tentang situasi. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bukan sekadar orang yang tahu hadis-hadis rahmat sebagaimana yang kita sebut tadi. Mereka adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Nabi sebut 10 orang fil jannah. Bilal Nabi sebut cerita dalam syurga. Tapi macam mana mereka ni practically-nya kehidupan ibadat mereka? Abu Bakar As-Siddiq bersenang-senang tak dengan ganjaran tersebut? Tak. Kita tak ada sebut tu. Baru Nabi kata, kita baru guna hadis-hadis umum. Sedang pada mereka ada hadis khusus. Abu Bakar fil jannah. Dia tak tertipu dengan, dia panggil maghrur, orang yang tertipu dengan rahmat dan keampunan Allah. Sebab tu ayat saya supaya kata keampunan Allah ni tidak mudah adalah supaya kita tak tertipu dengan keampunan. Bukan Allah tak bagi, Allah bagi. Tapi kita ni, bila dia kata mudahnya keampunan, akhir sekali, apa yang kita buat? Kita malas beribadat. Kita berharap, kita memasang angan-angan yang tinggi dengan keampunan Allah. Tak apa, nanti Allah tu kan maha pengampun. Padahal belum tentu lagi syarat cukup ke tak, tahu kita ni. Jadi teori mudah, tapi praktikalnya zaman jahiliah. Kita hidup zaman bila zaman jahiliah? Oh, tidak jahiliah tu. Ingat kau zaman semua berhala. Zaman jahiliah tu semua berhala. Orang skateboard tidak jahiliah. Ha? Syubhat. Dia gini, dia syubhat ni memang ada orang yang menganggap remehnya syurga dan neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dengan Allah ni kena, sangkaan kita dengan Allah tu kena betul. Walaupun pada diri kita banyak kekurangan. Kena? Kita tahu kita ni banyak sangat kekurangan. Tapi jangan pernah tidak mengharap kepada syurga Allah. Tahu ya Allah banyaknya salah. Tak tahulah kita ni boleh masuk syurga ke tak, tak tahu. Tapi berharaplah kepada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hatta dengan perkataan. Ada orang macam Abu Talha sebut tadi, kadang-kadang orang budak-budak zaman dia jahil dulu. Dia tak belajar dulu. Kita dua ni masuk neraka dah. Biasa kita jumpa neraka lah kita. Yang kata lagu tu. Pasal apa? Kita tahu hadis dalam Sahih Bukhari, seorang yang tak pernah buat amal salih. Bila dia mati, dia pesan pula kepada anak-anak dia supaya bakar diri dia. Taburkan separuhnya di laut, separuh lagi di gunung. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala kumpulkan dia balik dan Allah Ta'ala hidupkan. Lalu Allah Ta'ala kata, kenapa kamu buat lagu tu? Dia kata, aku takut menghadap Allah. Betul tak? Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa dia sebab takutnya dia kepada Allah. Padahal amalan dia tak baik. Okay? Jadi ada hadis-hadis sebegitu. Ada, betul. Tapi kita kena ingat juga hadis-hadis tentang amalan maksiat yang dilakukan. Ancaman-ancaman yang ada. Sehingga kita macam saya sebut tadi, walaupun kita nak panggil maksiat kita banyak, amalan kita pun ada kita buat, tapi keseimbangan tu senantiasa kena.
Jangan sampai kita ni rasa, Allah tak apalah aku ni buat amal banyak dah ni, insya-Allah Allah ampunlah dosa ni. Akhir sekali kita pun orang panggil kurang semangat dalam ibadat, jadi kurang. Maka di saat itu ketahuilah bahawa hati kita sedang cenderung kepada rahmat yang luas, tapi kita lupa kepada azab. Masa tu banyaklah baca tentang cerita neraka, tentang ancaman azab kepada pelaku maksiat. Kita kena berat ni pula. Di saat kita tiba-tiba takut sangat kepada azab, sehingga lupa aku ni ahli neraka dah. Banyakkan baca tentang ayat-ayat rahmat, hadis-hadis tentang luasnya keampunan. Sebab kita nak kena balance. Teori mudah, tapi yang menentukan kita duduk di mana adalah amalan kita, bukan orang lain. Saya sendiri pun payah nak duduk, nak imbang. Analoginya, cuba pegang tiang. Kadang-kadang dia berat sebelah sini, kadang-kadang dia berat sebelah sini. Kita duduk niti gitu. Mana destinasi yang kita boleh berhenti? Mati. Bila mati tu baru kita ni hilangnya. Kita dah taklif kita, kewajipan untuk kita mengimbang tu. Selama duduk tu, kaki kita tetap di atas landasan yang benar. Kita kena buat ibadat kepada Allah. Kita lari daripada maksiat. Hati kita takut kepada neraka. Hati kita mengharap kepada syurga. Dalam keadaan kekurangan yang ada, tapi hati kita tetap mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan masuklah dengan hati yang sebegitu. Sebab kalau kita tak apa aku masuk Ramadan, kan Allah Taala tu Maha Pengampun. Kalau begitu, kenapa Nabi SAW bagi tahu raghima'an, hinalah, celakalah, rugilah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Siapa mereka? Maknanya ada orang macam tu. Jadi kena ada keseimbangan tu. Okay? Jangan kita ambil mudah. Jadi ayat saya kata keampunan Allah tu tidak mudah, adalah supaya kita tidak bermudah-mudah dengan istighfar dan keampunan. Seolah-olah bila kita dah istighfar 100 kali, clear. Padahal kita tak tahu apakah istighfar kita diterima Allah ataupun tidak. Tapi kita mengharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita dan Allah Taala memberikan kepada kita syurga. Okey? Dan sebab tu kena minta dengan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okay? Banyak benda lagi kita. Bulan Ramadan ni, doa lah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala pandu hati kita. Lemah kita ni kadang-kadang. Bukan jatuh je lemah, hati lemah. Kalau lemah jatuh tu boleh juga pergi hospital. Tapi masalah hati ni, apa dia nak rawat kita? Belilah buku. Kalau mudah lagi, rendam dalam air blender. Lepas tu minum. Tak cukup 1 dos, beli lagi 1. Kalau baru boleh beli banyak kali, apa tak lah. Nah, jadi begitulah masalah hati ni. Muqallibah, dia taqallab. Hati dia begitu sifat dia. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, insya-Allah. Wallahu alam. Kira jawab dah ni tak? Tak ada soalan betul lah. Alhamdulillah. Cukuplah setakat tu. Terlebih hak dah tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.